Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ulas tentang video Perang Badar yang saya beri hari itu. Saya beri ada 7, tak silap saya 7 soalan mudah. Awak hanya perlu jawab melalui voice ataupun typing saja PM saya. Tapi sedih sangat sebab tak ramai yang hantar. Padahal saya tak suruh tulis pun. So jawab saja. Tengok video ni, fahamkan dan jawab soalan saya. Itu saja. Tapi ramai sangat tak hantar. Yang hantar tu tahniah. Dan yang hantar tu terima kasih lah. Saya menghargai betul kalau awak ikut ataupun buat tugasan saya. Yang belum hantar tu saya tak tahu cara macam mana saya nak buat. Supaya awak ni ambil tahu sikit. Sebab awak nak periksa kurang lagi sebulan. Okey, untuk tajuk hari ini ialah Perang Badar. Kenapa saya nak clarify hari ini? Sebab ramai yang tak faham ni. Saya bagi soalan simple tau. Soalan ni jawapannya semua dah ada dalam video. Tapi masih lagi teraba-raba ataupun ada yang tak faham sangat tentang cerita Perang Badar ni. Okey, tengok sini. Okey, kita tengok sama-sama video ni. 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Soalan saya, bulan apa yang berlakunya Perang Badar? Okey, ada yang jawab betul lah, iaitu 17, ada yang jawab Ramadan, ada yang jawab 17 Ramadan. Betul, 17 Ramadan, bulan Ramadan, 17 Ramadan berlakunya. Dan tahun ni adalah tahun kedua Hijrah. Jadi saya tanya, tahun 2 Hijrah tu maknanya apa? Yang ni ramai tak dapat jawab. Tahun kedua Hijrah tu apa? Yang ada perpindahan Nabi dan umat Islam ke Madinah lah, apa semua. Okey, sebenarnya 2 Hijrah bersamaan dengan, bukan bersamaan dengan, maknanya tahun kedua Nabi Muhammad pindah daripada Mekah pergi Madinah. Itu belum ada tahun lagi. Tahun dalam Islam bermula ataupun mula dikira apabila perpindahan Nabi dan umat Islam ke Madinah. Bila Nabi dan umat Islam berpindah ke Madinah, itu baru bermulanya tahun. Dari situlah dikiranya perkiraan tahun Islam kita bermula. Maknanya sekarang kan dah 1443 Hijrah. Maknanya 1443 tahun yang lepas berlakulah perpindahan Nabi dan umat Islam. Berlakulah hijrah tu. Jadi bila mana kata perang ni berlaku pada 2 Hijrah, maknanya 2 tahun selepas Nabi pindah ke Madinah, berlakulah 2 Hijrah tu. Berlakulah 2 Hijrah tu. Berlakulah peperangan tu. Maknanya masa ni berlaku ni, Nabi dah pindah Madinah dah. Dah 2 tahun Nabi duduk Madinah. Dan berlakulah peperangan ini. Di sebuah lembah gurun pasir nan panas, terjadi sebuah perang yang terdokumentasikan abadi dalam sejarah. Inilah perang terbuka pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah. Sebuah perang yang menurut kalkulasi. Okey, saya tanya dalam tu, siapa je lawan dalam peperangan ni? Jawapannya ialah orang Islam, orang muslimin melawan dengan orang kafir. Nanti dalam periksa kalau tanya orang muslimin lawan dengan siapa? Jawapan yang paling tepat ialah orang kafir Quraisy. Jawab kafir Quraisy. Sebab Quraisy ni, kalau orang Quraisy saja, Quraisy ni ada Islam, ada yang tak Islam. So, jawapan yang paling tepat ialah kafir, orang Quraisy yang bukan beragama Islam, yang kafir. Militer sangat mustahil dimenangkan oleh kaum muslim. Kaum muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Siapa ketua peperangan Islam? Iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkekuatan 313 orang dengan 313 persenjataan orang. yang Itu jauh ramai dari betul memadai untuk standar militer saat itu. Sedangkan kaum Quraisy Mekah yang dipimpin Abu Jahal berkekuatan 1000 orang. Okey, siapakah ketua bagi kafir Quraisy tu? Jawapannya ialah Abu Jahal, dan tentera dia adalah seramai 1000 orang. Dengan persenjataan lengkap ditambah 700 ekor unta dan 300 kuda. Bermakna mana lagi banyak tentera? Mengetahui kekuatan lagi pasukannya kalah jauh, Nabi Muhammad menggunakan strategi militer yang brilian. Pasukan ini yang saya kata strategi ni. Ini yang saya kata apakah strategi peperangan Badar. Jadi awak dengar betul-betul. Mendekati lembah Badar, menduduki beberapa sumber air dan menimbun sumur-sumur yang tersisa. Strategi ini berhasil. Kaum muslim berhasil mendikte langkah pasukan Quraisy Mekah agar mendekati lembah Badar melalui jalan yang telah ditentukan.
Malam hari sebelum terjadi peperangan, terjadi hujan di daerah pasukan Muslim. Ini membuat pasukan Muslim merasa lebih segar dan tanah lebih padat, tidak berdebu. Esok harinya, bulan Ramadan hari ke-17 di tahun kedua Hijriah itu, akhirnya kaum Muslim berhadapan-hadapan dengan Quraisy Mekah. Kaum Quraisy Mekah menghadap ke timur, melawan silaunya matahari yang mulai meninggi, seperti yang sudah direncanakan oleh Nabi Muhammad. Okey, ini pun adalah salah satu strategi peperangan Badar, di mana Nabi Muhammad cari tempat yang strategik yang Nabi Muhammad tahu bila esok pagi nak perang, orang kafir Quraisy ni berada berlawanan dengan matahari. Inilah strategi yang saya tanya tadi. Yang saya tanya, apakah strategi untuk peperangan Badar? Orang bila matahari naik pagi kan awak pula menghadap matahari, apa yang awak rasa? Mestilah silau kan. Bila silau, kita tak nampak orang kafir Quraisy ni tak nampak tentera Islam. Dia mata dia silau. Ini salah satu strateginya. Okey, kalau dalam periksa awak mungkin boleh jawab macam ni. Kalau contoh, apakah strategi perang Badar? Awak boleh jawab, Nabi Muhammad mengatur strategi berada di sebelah barat, manakala berada di sebelah timur, ataupun berada di tempat matahari terbit. Apabila matahari terbit, orang kafir Quraisy akan menghadap ke arah matahari dan menjadikan mereka silau. Tak berapa jelas kelihatan orang-orang Islam, sedangkan waktu tu orang Islam tentera sikit, dia tak perasan. Dia ialah macam mata dia tak nampak lah kan, kena sinaran matahari tu. Tu strategi dia satu. Dan para sahabatnya. Perang Badar tidak terjadi begitu saja. Namun perang ini memiliki penyebab dari beberapa tahun sebelumnya, yaitu kaum Quraisy mengusir Nabi Muhammad dari Mekah. Okey, kalau ditanya apakah punca berlakunya perang Badar? Puncanya ialah dia ni berkesinambungan daripada peperangan-peperangan kecil. Maksudnya orang kafir Quraisy ni dengan orang Islam ni selalu je perang, tapi taklah perang besar macam ni. Contoh macam tiba-tiba dia orang kat ujung kampung, nanti orang kafir Quraisy serang orang Islam, kemudian orang Islam serang balik macam tu. Tapi pergaduhan-pergaduhan kecil lah, pergaduhan-pergaduhan kampung je tu. Jadi bila dikumpulkan lama-lama jadi banyak. Maksudnya bila benda ni kerap sangat berlaku kan, dendam tu menjadi semakin banyak, dan maka berlakulah peperangan yang besar macam ni. Pada usianya yang ke-40, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sekaligus memulai era kerasulannya. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini sangat bertolak belakang dengan kepercayaan penduduk Mekah, sehingga maknanya dia orang ni dah dendam dengan Nabi Muhammad lama. Sebabnya Nabi Muhammad ni dia ajar ajaran baru. Waktu tu ajaran yang paling mereka ikuti seluruh orang kaum musyrikin ni adalah ajaran nenek moyang. Tiba-tiba Nabi Muhammad cakap suruh sembah Allah, yang Allah tu pun tak nampak. Bila ditanya mana Allah, yang kau kata Allah tu maha berkuasa, maha esa, Allah tu pun tak nampak. Jadi dia orang tak terima. Dia orang marah, dia orang kata Nabi gila. Okey. Mendapatkan tentangan keras. Salah satu pemimpin Mekah yang bernama Abu Jahal menjadi orang terdepan yang menentang. Apa tu? Elan pula. Sekejap Tentang Nabi Muhammad. Okey, tadi dia sebut Abu Jahal menjadi orang terdepan yang menentang Nabi. Abu Jahal menjadi orang terdepan yang menentang Nabi Muhammad. Awak tahu tak Abu Jahal siapa? Abu Jahal tu bukan orang lain, pakcik dia sendiri, adik-beradik dengan bapak dia, dengan bapak Nabi Muhammad. Abu Jahal ni bukan orang lain, keluarga Nabi Muhammad sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab tu bukannya orang lain, adik-beradik bapak dia sendiri. Jadinya dia tengok anak saudara ni tiba-tiba, ialah Abu Lahab, Abu Jahal orang lama, tiba-tiba Nabi Muhammad ni membesar, ialah depan mata dia kan, disayang, dikasihi, tiba-tiba dah besar pula bawa ajaran lain. Mana dia tak bengang? Dia bengang lah kan. Nabi Muhammad mempunyai paman, yaitu Abu Talib, yang dihormati para penduduk Mekah. Okey, ini yang saya tanya, yang ramai tak boleh jawab.
Abu Talib ni adalah bapa saudara Nabi Muhammad, adik-beradik dengan bapa Nabi Muhammad, adik-beradik dengan Abdullah, adik-beradik dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Dia ni adalah pakcik yang tua lah. So, saya tanya hari tu, kenapa masa Abu Talib hidup, Abu Lahab, Abu Jahal tak berapa nak bully Nabi lah. Dia bully juga, tapi mungkin dia cuma bercakap-cakap ataupun ngumpat-ngata, cakap-cakap benda keji, tapi dia tak adalah sampai nak membunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa bila Abu Talib ada ni, dia orang ni tak berani nak sentuh Nabi Muhammad? Okey. Ketika Abu Talib masih hidup, Abu Jahal dan pemimpin Mekah lainnya lebih banyak membujuk Nabi agar tidak menyebarkan agama baru yang dibawanya. Mereka tidak berani berlaku kasar kepada Nabi. Kaum musyrikin Mekah ini risau dengan dakwah Nabi. Meskipun ketika itu, penduduk Mekah yang menjadi pengikut Nabi masih bisa dihitung dengan jari. Okey, kita tengok kenapa tadi Abu Talib mana? Okey. Kenapa agaknya dia orang ni tak berani nak kacau Nabi Muhammad? Okey. Saya ulang balik. Dengar ni. Nabi Muhammad mempunyai paman, yaitu Abu Talib, yang dihormati para penduduk Mekah. Kerana Abu Talib ni orang-orang VIP penduduk Mekah. Kira macam kalau dekat daerah Muar ni lah, pakcik dia Abu Talib ni macam pegawai daerah, macam tu lah. Orang penting dalam kawasan, dalam tempat duduk dia. Kalau macam kampung awak, dia penghulu. Berani awak nak lawan dengan penghulu? Mestilah mungkin boleh cakap belakang ni lah. Tak guna betul penghulu ni. Sokong Nabi pula ajar ajaran sesat ni. Maknanya Islam lah. Tapi bila depan, Assalamualaikum YB, apa khabar YB? Belakang tak guna YB tu makan rasuah. Umpamanya macam tu lah. Kan kalau depan-depan cakap baik-baik, belakang mengutuk mengata kan. Umpamanya macam tu lah. Jadi waktu mereka hidup ni, waktu Abu Talib hidup ni, diorang tak berani nak kacau Nabi Muhammad sebab Abu Talib ni orang yang disegani, orang-orang penting kat Mekah tu. Okey. Ni sampai sini. Dan kaum Quraisy lainnya tidak lagi mendapatkan penghalang untuk meneror Nabi Muhammad. Berbagai serangan yang cenderung kasar diterima oleh Nabi Muhammad. Kat mana? Sana. Okey, kita sambung. Setelah tidak bisa menghentikan dakwah Nabi dengan teror, Abu Jahal merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad untuk menghindari tanggung jawab tunggal. Abu Jahal membawa perwakilan dari seluruh klan yang ada di Mekah. Namun, rencana pembunuhan ini gagal total ketika yang ditemukan adalah Ali bin Abu Talib, bukan Nabi Muhammad. Inilah kisah yang Ali bin Abi Talib ni dia tidur dekat atas tempat tidur Nabi. Kemudian nanti orang kafir Quraisy dah mengelilingi, dah mengepung rumah. Itulah nanti yang ada berlakunya kisah yang ambil pasir, lepas tu dibacakan doa di baling. Tu kisah-kisah tu sebenarnya semua ada kisah-kisah kecilnya. Saya tak boleh nak muatkan dalam satu video ni, dan saya tak boleh nak terangkan dalam satu video. Kamu boleh dengar kisah-kisah tu daripada guru-guru kamu yang lain, ataupun kamu ada belajar sirah yang lain dengan cikgu yang lain, ataupun kamu boleh membaca sendiri dekat dalam buku, ataupun boleh cari dekat dalam YouTube daripada sumber-sumber yang bertauliah kan. Itu semua kisah yang kecil-kecil. Ni saya cerita ni, yang saya letak video ni adalah kisah yang orang kata, maksudnya jalan utama. Sempang-sempang dia ni awak nak kena masuk. Sempang-sempang cerita ni, faham tak? Maknanya cerita yang pasal Ali bin Abi Talib tu ada cerita dia. Masuk sempang. Pergi masuk sempang kanan ni. Pergi masuk dalam situ. Tengok cerita dia. Ambil tahu cerita dia. Lepas tu nanti pasal yang Nabi Muhammad lari bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan sebab
Dia orang nak pergi dekat Madinah kan. Dia orang lari kan, nyorok di sebuah gua, kemudian nanti Abu Bakar As-Siddiq akan dipatuk dengan binatang berbisa. Tu antara sempang-sempang cerita yang awak nak kena masuk lah. Sekarang ni saya lalu highway, jalan utama, terus kepada cerita yang tajuk-tajuk besar saja. Tajuk-tajuk kecilnya awak nak kena tahu sendiri ataupun cari sendiri. Akhirnya Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Peristiwa pindahnya Nabi dan para sahabatnya ini kemudian dikenal dengan istilah hijrah. Inilah hijrah yang pertama tu. Kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah disambut gembira oleh kaum Ansor. Mereka sedari awal memang sudah mengundang perpindahan Nabi Muhammad ke Madinah ni memang diorang tunggu. Orang Madinah tunggu, memang diorang nak Nabi Muhammad duduk kat Madinah. Sebab yang memeluk Islam dekat Madinah lagi ramai daripada yang memeluk Islam dekat Mekah. Dan waktu ni lah yang berlakunya Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Dia mengalu-alukan kehadiran Rasulullah dekat kampung dia, dekat Madinah ni. Nabi Muhammad dan para sahabatnya agar pindah ke Madinah seiring meningkatnya teror kaum Quraisy Mekah. Ansor artinya adalah penolong. Sebagian penduduk Madinah yang sudah menjadi muslim menyediakan keperluan untuk Nabi Muhammad dan sahabatnya. Sedangkan para sahabat yang mengikuti Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin. Setelah beberapa lama di Madinah, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya mulai melancarkan ghazwu terhadap kafilah dagang milik Quraisy Mekah. Ghazwu adalah serangan demi mempertahankan hidup. Target utamanya adalah mengambil hewan ternak atau harta benda, serta menghindari jatuhnya korban jiwa. Ghazwu dilakukan Nabi Muhammad untuk membalas Quraisy Mekah yang mengambil harta benda kaum muslimin ketika mereka hijrah ke Madinah. Masa berlakunya hijrah tu, orang kafir ni kan, dia kan follow orang yang hijrah ni, yang ada dia orang ni rampas harta benda orang Islam ni. Jadi untuk mengambil balik harta-harta ni, maka antara sebab berlakunya perang Badar ialah ni, mengambil semula harta-harta yang orang kafir Quraisy ni dah ambil. Tu antara sebab. Selain itu banyak lagi sebab lah, antaranya ialah untuk mempertahankan Islam, untuk meninggikan syiar Islam, lanjutan peperangan daripada kisah Nabi Muhammad ditentang dekat Mekah. Tapi salah satu punca utamanya berlakunya perang Badar ialah nak ambil balik harta yang diorang dah curi tu. Hingga pada akhir bulan Rajab, tahun kedua Hijriah, kafilah dagang milik Abu Sufyan dari Syam menuju Mekah yang melewati dekat Madinah diserang oleh kaum muslimin. Okey, kalau nampak unta-unta ni unta-unta orang baik. Unta-unta Abu Sufyan lah. Ni masa ni dia orang berdagang kan, dia orang berdagang zaman dulu kan. Tapi orang Quraisy tak puas hati. Ada je serangan. Dia nampak orang tu orang Islam tu nak berniaga, serang dia, ambil harta dia. Masa tu belum lagi ni cerita ni diimbas balik. Ni masa ni belum berlaku Ramadan lagi. Ni masa bulan Rejab. Besok kan lagi 2-3 minggu ada lagi pedagang Islam yang berdagang. Bila orang kafir Quraisy nampak, ambil lagi hartanya, rampas lagi. Jadi orang Islam bengang lah kan. Asyik dia ambil je hartanya, lama-lama dia tak tahan. Dia nak juga harta dia balik. Sebab nak membina duduk di tempat baru perlukan banyak dana kan. Jadi berlakulah perang Badar itu tadi. Abu Sufyan dan kafilahnya berhasil meloloskan diri. Bahkan Abu Sufyan sempat mengirim orang untuk meminta bantuan ke Mekah. Kaum Quraisy Mekah yang telah jengkel kepada kaum muslim di Madinah segera merespon dengan mengirim pasukan perangnya. Perang pun tidak terelakkan. Hari itu, pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, kaum muslimin dengan kekuatan yang tidak memadai harus berhadapan-hadapan dengan Quraisy Mekah yang unggul dalam jumlah orang dan persenjataan. Di perang tersebut, dalam pasukan muslim terdapat 3 sahabat yang kelak menjadi pemimpin umat Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Perang dimulai dengan pertarungan kecil. Wakil dari kedua kubu, kaum muslim mengirimkan Hamzah, Ali bin Abu Thalib, dan Ubaidah al-Harits. Sedangkan Quraisy Mekah mengirimkan Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Duel 1 lawan 1 pun dimulai, dan akhirnya ketika wakil Quraisy Mekah itu tewas, sedangkan wakil kaum muslim hanya Ubaidah yang mendapatkan luka agak serius, sehingga tidak mampu melibatkan diri dalam perang besar.
sebelum perang besar berlaku, dia orang hantar wakil. 3 Quraisy, 3 Islam lawan. Siapa menang? Yang menang Islam. Lepas tu yang lain tak boleh lawan. Orang lain semua naik kuda tunggu belakang. Ni bagi otai-otai jalan dulu. Perang besar pun dimulai. Kaum Muslim terbagi dalam 3 bagian, yaitu kanan. Lepas tu, dia orang mulalah. Bila 3 otai tu dah lepas, kita bagi anak buah pula masuk. Tengah dan kiri. Ni antara apa dia punya strategi lah, bagikan kepada 3 bahagian supaya serangan tu boleh datang daripada mana-mana. Dengan menjaga jarak sambil melepaskan anak-anak panah. Mereka terkoordinir dalam satu perintah langsung dari Nabi Muhammad. Sedangkan Quraisy Mekah berperang tanpa koordinasi yang jelas. Masing-masing pemimpin klan membawa anak buahnya berperang tanpa menghiraukan kesatuan tempur dengan pasukan dari klan lainnya. Bagi orang kafir pula, tengok dia orang tak ada strategi. Dia orang main hentam, lanyak aja. Dia punya askar terabur macam tu. Jadi lagi mudahlah orang Islam nak serang kan. Nampak dekat apa yang orang Islam tadi bagi 3, kanan, kiri, tengah. Orang kafir terabur. Memang habislah. Pertempuran pun terjadi dengan sengit. Suara pedang beradu diselingi dengan hujan anak panah memenuhi lembah Badar. Pasukan Quraisy Mekah akhirnya tercerai-berai dan berhasil dipukul mundur oleh pasukan Muslim. Quraisy Mekah menderita kerugian yang amat besar. Orang Quraisy banyak mati masa tu. Banyak pemimpin klan dari Mekah yang tewas dalam perang tersebut, termasuk Abu Jahal dan Umayyah. Abu Jahal, Umayyah masa ni bukan terkorban, banyak yang cedera parah. Kemudian terkorban lah. Meskipun menang telak, Nabi Muhammad melarang kaum Muslim melakukan pembantaian. Mereka nampak mendapatkan perawatan. Walaupun yang kalah ni kafir Quraisy dah kalah, Nabi Muhammad tak bagi dia orang ni dipukul lagi sebab dia orang tengah luka tu, dia orang tengah cedera. Dia tak bagi Nabi orang-orang tentera Islam ni menyakiti lagi sebab dia orang ni tengah cedera teruk. Malah dibantu lagi dengan perubatan. Nampak macam mana orang sekarang, orang barat kata orang Islam teroris, sedangkan Nabi Muhammad tak pernah ajar kekerasan kepada orang Islam. Sedangkan tawanan perang diperlakukan dengan baik. Kemenangan dalam perang Badar ini membuat kaum Muslim semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru di Jazirah Arab dan sekaligus memperkuat otoritas Nabi Muhammad sebagai pemimpin dari berbagai golongan yang ada di Madinah ketika itu. Okey, jelas